Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Bertemu kita kembali untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya, iaitu pada hari Jumaat lah, pagi ini. Okey, daripada jam 7.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Okey, baik. Sebelum cikgu mulakan pelajaran kita pada pagi ini, cikgu sebelum ni telah berjanji kepada kamu kan, siapa-siapa yang telah membuat kad ucapan raya, maka cikgu akan bacakan di sinilah. Okey, tadi cikgu nak baca 5 ucapan kad raya terlebih dahulu kepada diri cikgu. Yang lain-lain nanti pada pembelajaran yang akan datang lah. Okey, cikgu ambil 5 dulu. Okey, baik. Kat hadapan cikgu ni ada kad raya daripada Anur. Okey, daripada Anur buat ni. Okey, ni muka depan dia, muka belakang. Okey, kita nak tengok, cikgu nak baca ucapan yang kamu buat kepada cikgu lah. Okey, dekat sini Anur dia buat pantun kepada cikgu, iaitu cikgu bacakanlah pantun tu. Okey, sungai disusur sehari-hari. Sungai disusur dia. Okey, semula. Okey, sungai disusur sehari-hari, dalam gelap menangkap ikan. Anur menyusun 10 jari, salah dan silap harap Cikgu Farhan maafkan. Ini padu ni punya pantun ni. Okey, salam Aidilfitri daripada Anur. Okey, terima kasih Anur. Semoga kamu berjaya, selamat Hari Raya juga. Okey, seterusnya kad ucapan Hari Raya daripada siapa ni? Daripada Rohas Sandra. Okey, ni Rohas Sandra punya. Cantik. Okey, kita tengok ucapan yang dibuat oleh Rohas Sandra. Okey, pantun juga ni. Cikgu rasa pantun juga. Okey, cikgu bacakan je lah. Ketupat pulut Cak Permaisuri, hendak direbus di tepi perigi. WhatsApp dihantar pengganti diri, tanda ingatan di Aidilfitri. Memang best lah pantun macam ni kan. Cikgu baca pun syok ni, seronok ni. Okey, ucapan selamat Hari Raya cikgu. Terima kasih kerana telah mengajar kami dan mendidik kami sepanjang masa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, daripada Rohas Sandra. Cikgu pun mengucapkan selamat Hari Raya, maaf dan zahir dan batin jika ada salah dan silap. Okey, seterusnya kad yang ketiga. Okey, ni kad yang ketiga, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kad ini daripada Amira Marisa. Okey, kad ini daripada Amira Marisa. Jadi cikgu bacakan ucapan yang pendek saja daripada Amira Marisa. Terima kasih Cikgu Farhan kerana ajar kami semua. Itu saja. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, yang penting kamu buat kerja yang cikgu berikan. Okey, seterusnya ni cantik sikit ni. Tengok dia punya design kad ni memang agak cantik lah. Selamat Hari Raya Cikgu. Ada ketupat apa semua kan. Okay, kita tengok daripada dalam ni. Daripada Amzar. Okay, dalam dia pun cantik sikit lah. Okay, nampak kan, dia punya warna-warna apa semua kan, daripada Amzar. Okay, Amzar pun buat juga pantun. Cikgu rasa cikgu tak suruh buat pantun, cikgu suruh buat ucapan, tapi ramai yang buat pantun. Okay, tak apa lah, pantun cikgu baca pun padu-padu juga, bagus juga. Okay, jambangan indah lagi berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Kad dikirim pengganti diri, tanda ingatan tidak lupa di hati, maaf zahir dan batin. Okey, memang padu lah pantun daripada Amzar ni. Kad dia pun lawa dan cantik dan sebagainya kan. Cikgu puas hati lah, memang padu lah. Cikgu ucapkan selamat Hari Raya juga kepada Amzar. Dan kad yang terakhir, ini kad yang terakhir cikgu pilih. Yang lain nanti pada hari yang lain lah, pada minggu depan. Daripada Harid kepada Cikgu Farhan. Daripada Harid kepada Cikgu Farhan. Ni Harid ni cikgu buka dalam ni, cikgu terkejut pasal Harid bagi duit raya kepada Cikgu Farhan RM1. Memang dahsyat lah Harid kan. Cikgu tak minta, cikgu tak suruh pun bagi duit ni, tapi kamu bagi, cikgu terima je lah pemberian daripada kamu. Okey, ucapan daripada Harid ialah, cikgu datanglah rumah saya. Pendek je daripada Harid. Cikgu datanglah rumah saya. Cikgu tak boleh nak datang lah sebab sekarang ni kes COVID sedang meningkat. Cikgu pun tak pergi beraya kat rumah orang ni. Hari Raya ni, ini baru pertama kali lah tak beraya kat mana-mana kan. Raya ni rasa macam paling tak meriah lah. Okey, itu saja 5 kad ucapan yang cikgu telah bacakan. Sebenarnya ada beberapa lagi kad ucapan.
Tapi kalau cikgu nak baca semua, kita akan makan masa banyak sangat. Jadi cikgu tak nak ambil masa. Yang lain tu nanti pada minggu hadapan. Okey? Okey, baik. Sekarang ni kita terus buka buku teks kamu, muka surat buku teks kamu jilid 1, muka surat 48. Okey, bukan 48, 49. Okey, semua murid buka buku teks masing-masing. Buku BM jilid 1, muka surat 49. Okey, kita masuk unit 8, iaitu jadikan amalan. Kemahiran kita pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Apabila mendengar dan bertutur ni, sebenarnya kamu kenalah ikut bacaan cikgu lah. Ikut bacaan cikgu satu, kemudian kamu memberikan respon terhadap soalan yang diberikan. Kalau cikgu tanya, kamu jawablah. Itu sebenarnya mendengar dan bertutur. Tetapi kita tak boleh nak buat aktiviti macam tu sebab kita berada di rumah. Cikgu pun tak buat video live. Kita tak belajar secara live. Jadi cikgu akan bacakan semua tentang apa yang ada dalam ni. Lepas tu nanti kamu lihat modul kamu lah. Okay? Kita tengok tajuk dia iaitu kesihatan mata. Okay? Kita tengok tajuk dia kesihatan mata. Kita baca dalam kotak itu. Okay. Panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen. Okay, kita sekarang ni cikgu rasa mungkin ramai dah kurang lah untuk menonton televisyen. Dah tak berapa tengok sangat berbanding dengan zaman dulu. Sebab sekarang ni rata-rata ataupun ramai orang dia suka tengok daripada telefon. Dekat telefon tu ada macam-macam. Ada TV, ada video, ada game, ada macam-macam. Ada Facebook, media sosial, boleh berhubung dan sebagainya. Jadi orang lebih lama menonton peranti pintar berbanding dengan televisyen. Cikgu ajar ni pun kamu tengok selalunya kebanyakannya murid dia akan tengok daripada peranti pintar. Okay? Jarang. Sekarang ni kalau tanya cikgu sendirilah, cikgu memang jarang sangat tengok televisyen. Cikgu rasa dalam sebulan tu berapa kali cikgu akan tengok lah. Itu pun kalau ada bola sepak yang perlawanan yang menarik-narik untuk cikgu tengok. Selebihnya cikgu akan tengok daripada telefon bimbit cikgu. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok. Kita kembali semula dalam petikan itu. Okey, pastikan anda memasang lampu ketika menonton televisyen pada waktu malam. Kalau kamu sedang melihat telefon ataupun televisyen, pastikan kamu tengok telefon ataupun televisyen itu dalam keadaan terang. Jangan biarkan dalam keadaan gelap lah. Sebab bila keadaan gelap ini, mata kita akan lebih cepat rosak. Sebab mata kita fokus kepada cahaya yang dikeluarkan oleh televisyen dan juga peranti. Okay. Seterusnya, perbuatan menonton televisyen dalam keadaan yang gelap akan merosakkan mata. Okay. Mata kita cepat rosak, cepat rabun. Okay. Jadi elakkan. Kalau kita walaupun waimah kamu membaca buku sekalipun, okay, kamu baca buku teks ni, pastikan cahaya ketika kamu membaca buku ini cukup. Kalau cahaya yang malap, okay, kamu baca dalam keadaan gelap atau malap buku ini, maka mata kamu akan cepat rosak. Ini cerita tentang buku, belum tengok televisyen, belum tengok peranti pintar lagi. Jadi pastikan tengok semua tu dalam keadaan yang terang. Macam mana bilik cikgu ni, memang terang lah. Depan cikgu ni ada lampu ni, nampak tak bayang? Depan cikgu ni ada lampu, atas ni ada lampu. Jadi bilik cikgu terang. Okay. Seterusnya, elakkan menonton terlalu lama. Jangan tengok TV, tengok peranti terlalu lama sangat. Ianya akan boleh menyebabkan kerosakan mata. Mata akan letih kerana berfokus kepada skrin televisyen sahaja. Memang kamu akan alami benda ni. Cikgu dulu suka main game. Akibat daripada suka main game tu lah pakai cermin mata ni. Kalau tak, mungkin lebih handsome sikit lah. Kalau cikgu buka cermin mata cikgu sepet sikit lah kan. Sekarang ni kena pakai cermin mata. Kalau tak pakai cermin mata, tak nampak. Okey, kemudian alihkan pandangan mata ke tempat lain ketika siaran iklan. Ketika ada iklan kat TV tu, tengoklah benda lain. Tengok kat luar ke, tengok apa benda ke. Jangan tengok kat TV je sentiasa. Okey, sama juga dengan telefon. Kita tengok sekejap-sekejap, lepas tu kita letak, kita pergi minum air ke kan. Kita buat kerja lain ke, buat kerja sekolah ke. Jangan tengok je terus 8 jam kita tengok, habis rosak mata. Okey, seterusnya okey, ni dialog antara siapa ni antara Hana dan juga ayah dia. Ni dialog antara Hana yang pakai tudung warna biru tu, ayah dia pakai baju warna kuning. Okey, dia tanya okay, kita baca sama-sama. Okey, ayah, saya ada terbaca panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen.
Lepas tu ayah dia pun jawab, oh ya, apakah perkara utama yang tercatat dalam panduan itu? Ayah dia tanya balik. Okey, menurut panduan itu kita ini ada sebenarnya benda ni ada dalam petikan yang tadi tu, yang kamu baca tadi yang kat atas warna kuning tu kan. Jawapan tu ada. Okey, menurut panduan itu pastikan kita memasang lampu ketika menonton televisyen pada waktu malam. Okey, seterusnya ayah dia tanya lagi, apakah yang akan berlaku kalau kita menonton dalam keadaan gelap? Okey, lepas tu Hana pun dia jawab mesti tepat dengan soalan yang diberikan. Okey, menurut panduan itu bawah dia. Okey, kalau kita menonton dalam keadaan yang gelap, ia akan boleh merosakkan mata. Okey, respon terhadap soalan yang diberikan. Jangan orang tanya lain kamu jawab lain. Itu tak ada kena-mena. Ini kemahiran respon terhadap soalan yang bercapah. Lepas tu ayah dia tanya kembali, nombor 3 ayah dia tanya kan, selain itu kita juga tidak digalakkan untuk menonton terlalu lama. Tahukah Hana mengapa? Okey, ayah dia kata kita ni tak boleh tonton lama sangat. Hana tahu tak kenapa? Lepas tu Hana pun jawab, tahu ayah, kita harus elakkan menonton televisyen terlalu lama kerana mata kita akan letih kerana berfokus kepada skrin televisyen sahaja. Tengok dalam perenggan yang dalam kotak tu, yang nombor 2. Okey, cikgu baca tu, jawapan tu sebenarnya ada dalam buku kamu tu. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, bagus Hana, bolehkah Hana beritahu ayah cara-cara menjaga kesihatan mata? Soalan ini berdasarkan pengetahuan yang kamu ada lah, bergantung kepada bacaan masing-masing lah. Macam mana kita nak jaga mata? Pertama sekali, kita kena cukup rehat. Kalau cukup rehat, lepas tu tengok TV dalam keadaan yang terang. Jangan terlalu tengok terlalu lama skrin daripada peranti pintar ataupun televisyen. Lepas tu kena sentiasa mata kita ni kena sentiasa makan makanan yang boleh menajamkan mata. Salah satunya contoh lobak kan, antaranya lah yang cikgu tahu. Okey, seterusnya itu saja tentang berkaitan dengan mendengar dan bertutur ini, iaitu ayah dia tanya, Hana pun jawab. Sebenarnya kita dalam kelas kita kena buat soal jawab ini. Cikgu tanya kepada kamu jawab. Sebenarnya kita selalu buat. Okey, jadi cikgu tak nak panjang-panjang lagi. Kita terus pergi kepada kamu punya modul pembelajaran. Okey, kamu tengok modul kamu. Okey, pada hari Jumaat 21 Mei 2021, 7.30 pagi hingga 9.30 pagi, muka surat 7. Okey, muka surat 7. Okey, kita tengok kepada arahan. Murid dikehendaki membaca petikan dialog di buku teks muka surat 49. Murid dikehendaki memberikan respon terhadap pertanyaan dialog yang diberikan, macam cikgu bacakan tadi lah. Okey, seterusnya kita tengok bahagian latihan muka surat 8. Okey, muka surat 8. Lengkapkan dialog kemudian lakonkan. Ini tak payahlah kita nak berlakon kan. Kamu lengkapkan dialog di bawah itu saja. Ada jawapan yang telah diberikan, kamu baca dan cubalah kamu jawab jawapan yang sesuai. Nanti di sekolah nanti cikgu akan semak kamu punya jawapan. Okey, kamu nanti dah siap, kamu ambil gambar dan hantar kepada WhatsApp personal cikgu lah. Dan juga muka surat 9. Okey, kita tengok muka surat 9. Dengar dan fahami ayat permintaan dalam dialog di bawah, kemudian berikan respon. Okey, ini bagus. Jaja, tolong lap meja ini supaya tidak berhabuk. Jadi Jaja nak jawab apa daripada ibu dia? Baik ibu, Jaja akan lap meja ini supaya tidak berhabuk. Itu respon. Okey, pastikan respon kamu bertepatan dengan soalan yang arahan yang diberikan. Itu dipanggil respon lah terhadap dialog. Kamu nak jawab pendek pun boleh, tapi jangan pendek sangat. Kamu jawab, Jaja tolong lap meja ini supaya tidak berhabuk. Baik ibu. Kalau kamu bagi jawapan macam tu, cikgu boleh bagi markah 1 je lah. Selalu markah macam ni ada 2. Ada 2 markah. Kalau macam tu cikgu bagi 1 markah. Betul tapi kurang tepat. Betul tapi kurang tepat. Ya, betul. Betul, kena jelaskan perkara itu. Ya ibu, saya akan
Saya akan lap meja ini supaya tidak berhabuk. Nampak tak? Kita kena jawab dengan ayat yang penuh. Bila kamu buat penulisan, kamu pastikan kamu jawab dalam ayat yang penuh. Okey, baik, sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari Jumaat ini. Jadi kita akan bercuti satu Ahad, kemudian kita akan sambung semula pada hari Selasa. Kemudian pembelajaran kita pada hari Rabu mungkin akan tak ada, sebab pada hari Rabu tu cuti Wesak. Kalau cikgu tak silap lah, pada hari Rabu kita akan cuti Wesak. Kita akan sambung pelajaran kita pada hari Jumaat, minggu depan lagi, Isnin dan juga Jumaat. Lepas tu kita akan bercuti panjang selama 2 minggu. Cikgu ingat sampai di sini saja makluman daripada diri cikgu. Sebarang kesilapan harap dimaafkan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.